Bismillahirrahmanirrahim. Bye. See you later. Bye. Bye. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, saya akan start those yang dah masuk dalam Sifu Time. Thank you very much. Tolong share. Okay, yang dah download. Okay, very good. Download, boleh buka file nama rencana kembara. Saya nak share saya punya screen. Okay, rencana kembara. Ini pada surat khabar bernama secara online. Tapi kita nak ubah kedudukan ini cara online ni macam ni lah kan, you nampak dalam online dia akan jadi satu teks yang biasa saja. Okay, so what kita akan buat malam ni, kita akan ubah sikit dia punya tata cara layout dia, okay, supaya dia nampak macam surat khabar yang kita guna dulu kan. Don't you miss all the old days punya surat khabar, ada satu huruf yang besar di depan tu, okey. Lepas tu belek-belek surat khabar dia ada banyak-banyak kolom. Tapi hari ni tak buatlah banyak-banyak kolom. I guess semua orang pun dah tahu buat kolom. Saya buat tak sentuh sangat. Okey. Kita miss kan benda-benda macam tu nak tengok. Tulisan Malaysia pun dah tak macam tu dah juga. Okay, sekarang dah berbeza. Okay, memanglah new norms kan. Okay, alright. Semua yang dah ready dengan saya, okay, buka rencana kembara dan dalam folder yang saya suruh, saya minta you download tu, okay, let me share first . Okay, ada beberapa gambar dan logo dan rencana kembara. Okay, so buka rencana kembara dulu, kemudian yang gambar-gambar ni kita akan masukkan. Rencana ni dia berkisar tentang seorang anak muda bernama Muhammad Amir Arsyad. Okay, dia mengembara. He's a very famous, dia tak famous tapi dia mengembara ke 33 buah negara. Kita sendiri pun tak boleh buat. Okay, kalau kita nak baca pun, kita nak pergi macam dia pun, kita perlukan satu guts yang kuat, tenaga yang kuat untuk kita betul-betul buat macam tu. Okay, but he is very lucky. He is very gifted lah kot. Dia pun punya tenaga yang kuat. Yalah, of course dia muda dan kuat lah. Okay, so ni di Batu Pahat ceritanya ni. Saya dah nampak. Hai Puan Janat dari Batu Pahat. Ya, ceritanya berkenaan dengan pengembara di Batu Pahat. Okay, dah lama tak jumpa Puan Janat. Okay, alright. So kita akan mulakan. Ada 3 page, if you want to look at this rencana kembara. Okay, ada 3 page semuanya. Okay, 3 page . So kita akan try buat susun tata cara dia dengan cantik supaya dia nampaklah macam surat khabar lama. Okay, so saya ada time dengan date dekat sini for a start . Okay, first kali saya nak tukar dia punya layout dululah. Okay, nak tukar dia punya layout dulu supaya dia dapat 1 inch by 1 inch. Okay, so kita akan dapat bekerja dengan lebih cantik lah. Okay, so pergi dekat layout. Under margins, okay, sekarang ni 0.5, 0.5. Okay, normalnya adalah 1 inch ke 1 inch. Okay, kalau nak bekerja dalam 1 inch ke 1 inch ni, tempat dia lebih sempit sikit berbanding dengan 0.5, 0.5. Okay, tak apa, kita cuba dulu. Kalau tak boleh nanti baru kita tukar semula dia punya layout. Don't worry, benda ni kita tak akan meninggal buatnya. Okay, alright ya. Okay, as a start, sebelum kita mula dah tukar dia punya layout, jangan lupa tekan tauge. Okay, jangan lupa tekan tauge. Okay, tauge ni amat penting. Saya berapa kali kalau pergi kelas mana-mana pun saya akan manfaatkan this tauge. Okay, ataupun dipanggil paragraph markers. Memang nampak sibuk tapi it's very good. Okay, alright, this tauge. Okay, now tengok dekat pertama, ayat pertama. Okay, barisan pertama, paragraf pertama ada tarikh dan juga masa. Okay, berita ni dipetik pada 11 September 8 jam 5 petang. Okay, kita nak injakkan dia ke sebelah kanan. So, it's either you tekan tab untuk ke kanan ataupun secara mudahnya pergi dekat home dan alignment sebelah kanan. Terus dia akan pergi sebelah kanan. So, you tak perlu risau. Okay, so oleh Kamaru Halim M. Kamal ni, okay, saya perlukan anda untuk highlight. Okay,
point your mouse pointer dekat left margin kemudian dia akan highlight keseluruhan paragraph tersebut. Okay, pergi dekat home under styles, ambil heading number 2. Okay, actually it's up to you. Jangan ambil title sebab dia besar. Okay, sebab dia nama orang je. Okay, that's why saya ambil heading number 2. Atau if you like, kalau you suka, boleh ambil yang subtle emphasize ke, ataupun you can take intense quotation ke, boleh, tak ada masalah. Okay, up to you. Tapi secara yang old fashion punya, old school surat khabar lama kan, dia akan ada dia yang very generic saja. Okay, so saya akan buat yang macam ni. Okay, sebelum kita start bahagi-bahagi, sectionize and buat columns everything, kita masukkan gambar dulu. Sebab biasanya kalau surat khabar yang lama, muka surat pertama tu dia akan ada gambar sekeping gambar yang besar. Kalau you pergi kat internet pun dia ada gambar yang besar juga. Okay, so place your cursor. Okay, cursor dekat depan B sebelum Batu Pahat. Ya, Puan Janet kata, my hometown, yes. Kita hidupkan Batu Pahat malam ni. Okay, alright. Klik dekat sebelum B, depan Batu Pahat B tu, sebelum Batu Pahat tu, kemudian pergi dekat insert, ambil picture. Okay, just now you download, make sure di dalam satu folder ataupun di dalam you punya hard disk. Okay, tahu kedudukannya di mana, okay, ataupun dalam download folder. Okay, ambil this device, okay, and then cari di mana kita store kita punya gambar tadi. Okay, saya punya dalam Word ni, okay, gambar pertama adalah ini, gambar rencana. Okay, insert saja. Alright, dah dapat kan? Okay, kita dapat masukkan gambar ni. Tapi nak injak ke bawah sikit. Kalau saya injak ke bawah sini tak boleh. Okay, saya perlu tukar dia punya layout ni. Tepi ni, dia ada layout options. Okay, saya nak dia macam ni. Ambil top and bottom supaya saya boleh injak dia ke bawah sikit. Kenapa top and bottom? Ada kawan dari Batu Pahat juga datang. Salam Tikin. Okay, klik di bawah sikit, okay, supaya dia boleh bergerak. Kalau saya tidak ambil mana-mana layout options, dia tidak boleh bergerak. Dan kenapa saya ambil top and bottom, layout dia top and bottom, gambar tu kalau letak di tengah-tengah, dia boleh ada teks di atas dan di bawah. Tapi disebabkan teks saya di bawah, sebab tu saya ambil top and bottom. Atas tak ada kan? Jadi top and bottom. So dia akan layout di tengah-tengah ni. Nanti kita akan masukkan caption di bawah dia. Okay, kemudian dah masukkan gambar. Okay, kalau you nak letak dia punya effects, itu kemudian yang cantik-cantikkan dia. Kemudian penggembara 33 negara. Okay, cursor di hadapan B again. Press enter sikit je. Sebab kita nak bagi ruang dekat bawah gambar tersebut. Supaya dekat atas ada ruang dan di bawah tu pun ada ruang. Okay, so it makes sense kan, you punya surat khabar tu nampak lebih cantik. Okay, next one. Okay, kita perlu sectionkan dia. Okay, bahagikan dia kepada section supaya dia dapat dijadikan 2 kolom. Okay, perlunya section tu sebab kalau you tak section, dia tak boleh dapat 2 kolom. Okay, alright. So saya akan pergi dekat layout, ambil breaks, kemudian ambil continuous section break. Okay, continuous section break. Kenapa? Kerana dia akan dia masih continue dalam satu muka surat yang sama. Okay. Nah, you tak nampak sebab section break tu duduk dekat atas. Tu sebabnya saya suruh buka yang toge tu. Kalau tak buka toge tu, hampa cerah lah you tak nampak section break tu. Okay. Alright. Now, cursor masih di hadapan B. Okay, now you can choose the column. Okay, column saya akan ambil, biasanya akan ambil 2. Tapi this time around saya nak guna yang left dia sikit, left dia kecil dan tepi dia besar, kanan dia besar. So I'm going to take left. Okay, so jadi macam ni. Nampak tak? Okay, jadi macam ni. Saya akan bagi ruang sikit lagi. You may do anything that you like as long as dia punya teks itu tidak tertutup dengan gambar. Okay, so nampak Tapi kenapa kecil sangatlah saya punya left ni? Saya nak besarkan sikit so that sikit je besar supaya yang kanan tu pun dapat besar juga. Okay, so untuk kita nak meddle around dengan column,
kita pergi balik dekat layout, ambil columns and then ambil more columns. Okay, more columns. Then you akan nampak di sana, saya injak sini sikit, tengah sini. Okay. Alright, saya ambil left, saya nak letak line dekat tengah-tengah ni. Okay, so saya letak line tengah-tengah dia. Kemudian the column width, saya nak besarkan sikit supaya dia tak nampak sentut macam ni sangat. Sentut pula Okay, I'm gonna make it into 2.5. Okay, you akan nampak dia bergerak di tengah-tengah sini. Atau kalau nampak macam besar sangat, kita buat 2.3. Your call lah, up to you. Kalau you rasa macam, oh dia besar sangat, buat 2.3. Kalau okay je, okay, teruskan, doesn't matter. Okay. And then apply to this section ya, because tadi kita dah buat section tu, is continuous, so apply after the section. Okay, click on OK. So bila you click OK, nampak tak ada line di tengah-tengah, kemudian jadi macam ni. So dia nanti dia dah selepas satu paragraf ni, terus naik ke atas ni, cantik. So kita tak perlu buat column break. Kalau nanti okay, saya bagi dia space supaya dia tak campur dengan gambar tu. Okay, nampak? Kalau tergantung, ayat you ada yang tergantung, please tolong buat column break. Sebab ayat yang tergantung tak cantik bila kita baca daripada satu page dari satu kolom ke satu kolom yang lain. Okay, alright. Sudah siap? Okay, now. Okay, masih lagi muka surat yang pertama. Okay, turun ke bawah sikit. Nampak tak anak jati Batu Pahat ini? Orang Batu Pahat dengar ni. Mak orang. Tapi memulakan pengembaraannya dari Indonesia. Nampak daripada Indonesia sampailah ke negara Eropah, UK, Perancis, Soviet. Ambil. So, kita bagi sokongan kuatlah kepada Muhammad Amir. If let's say he is watching right now, Muhammad Amir Arsad, I'm very proud of you. We are very proud of you. Keep on whatever you're doing. Okay, so saya nak masukkan gambar. Sebelum masukkan gambar, nampak tak muat naik video pengembaraan ke YouTube? Okay, jom kita highlight ni, jadikan dia satu heading. Okay, so untuk besar sikit ni, tadi nama orang tu kita pakai heading 2 which is smaller. Sekarang kita nak jadikan yang ni heading 1 besar sikit so that orang akan nampak dia punya tu Okay, heading 1 nampak tak? Tapi macam tak naik lah sebab dia tak ada bold kan. Okay, so what you do, you click dekat heading 1 tu. Okay, you modify. Tak perlulah klik dekat bold tu, you modify. So nanti setiap kali ada heading 1 dia akan jadi bold siap-siap. Okay, you click dekat sini. Bold. Okay, and then click OK. So dia akan automatic bold. So nanti yang lain-lain tu you jadikan heading 1 pun dia akan jadi bold juga. Bold tu maksudnya hitamkan Okay. Okay, lepas kita masukkan yang ni, saya nak masukkan gambar tapi saya nak masukkan tidak di COVID ni lah. Okay, kita akan masukkan gambar dekat sini. Okay, dia boleh, nanti saya tengok dulu ya. Okay, pengalaman berbasikal. Okay, we have to put here lah gambar tu. Tapi gambar tu perlu kecil je lah di sini. Okay. Anda semua boleh letak gambar tu di mana-mana. Okay. Ikut you punya layout sendiri. Okay. Tak perlu ikut saya pun tak apa. Tapi saya nak letak di sini. So I'm going to insert another picture. Mana picture Muhammad Amir ni? Di sini. So dia dapat recognition ni gambar dia. Gambar dia dapat recognition. Okay. This time saya nak letakkan di dalam frame macam ni. So saya boleh injakkan. Okay. Tapi bila letak frame macam ni, dia jadi macam besar sangat kot. Okay, tak sesuai, tak apa, tak sesuai. Kita tak payah letak frame lah. So kita buang, saya undo je balik, tak perlu letak frame. So tapi tak apa, kita letak sikit picture effect so ada reflection dekat situ. Gitu. Okay, walaupun kecil tapi bermanfaat ni. Okay, tak apa, nanti kita besarkan dia punya margin pun boleh. Alright, so kita ada muat naik video penggambaraan, sudah jadikan dia heading 1. Ada gambar dia dekat sini. Okay, kemudian turun ke bawah nampak tak? Pengalaman backpackers ni. Tapi dia tergantung. Okay, pengalaman backpackers tergantung di kolom number 1. Dia punya rencana di kolom number 2. Okay, kita akan buat column break di sini. Okay, I'm going to do a column break. Column break dekat sini Pergi dekat layout, dekat break, so ambil column break. Apa dia akan buat? Dia akan
pindahkan title pengalaman tu ke sebelah kanan. The column number 2. Macam tu. So nampak teratur nampak teratur sekarang. Okay, gambar. Okay, kredit tu bernama, gambar. Nanti maybe lah kita boleh bubuh logo bernama dekat dia punya header. Nanti kejap lagi. Okay, so kita ada pengalaman backpackers, yes. Pengalaman backpackers, cerita. Maybe lah you nak letakkan gambar. Gambar pengalaman berbackpackers ni. Nanti saya tengok dulu gambar dia ni yes, okay. Gambar backpackers ni dapat duit banyak ni sebab dia kerja. Okay, so kita letak dekat sini. Kayuhan paling jauh, berapa saya tak tengah-tengah sikit lah. Okay, dekat sini. Kena kejap anjing ni. Okay, saya press enter. Okay, kenapa? Sebab nak masukkan gambar dekat situ. Okay, so again, insert pictures, this device. Masukkan gambar dia yang banyak duit ni. Sebab dia mengembara, so banyak duit kan. Banyak duit dia dapat. Okay, nak besarkan gambar, tekan shift. Okay, make it bigger. Lepas tu, let's say lah you nak letak frame macam ni boleh. Because dia ada ruang yang besar. Okay, dia ada ruang yang besar. Kalau you nak injak ke kanan sikit, tak boleh. Okay, what you do, ambil balik yang ni, top ni and fix position. Okay, ambil macam ni. Okay, ke kanan sikit. So, gambar tu masuk ke kanan. Make sure you fix position on page. Tersasul mana. Okay, fix the position on page kerana bila kita buat nantilah contohnya margin you nak besarkan. Bila margin you besarkan, bila tak buat fix position on page, gambar tu akan lari. So you pun akan kejar cari gambar tu. Tak ada pun gambar tu naik ke atas je sebenarnya. Okay, alright, ini saya buang yang ni. Okay, then sambung ke bawah macam ni. Okay, alright. Okay, now sampai dekat sini, jelajah satu Malaysia ni. Okay, nampak tak jelajah satu Malaysia? Sebelum kita buat jelajah satu Malaysia tu, scroll balik naik ke atas. Tengok kalau ada header kita yang tertinggal, kita lupa nak buat heading 1. Column break, kat sinilah. Okay, pengalaman ni. Kan kita lupa dah so saya klik heading 1. So nampak tak perlu bold kan? Tadi kita dah modify kan? Tak perlu bold. Automatically dia akan boldkan untuk kita sebab kita modify dia punya gambar. Dia punya style dia. Okay, now go down a little bit. Nampak perkemas kelengkapan pengembaraan, sama juga highlight dan letakkan heading 1. Okay, dia akan jadi 3 macam ni sebab bila dia jadi bold, dia jadi besar sikit. Okay, but never mind, it's okay. Doesn't matter. Okay, and then saya perlukan anda untuk buat satu column break. Tengok sebab saya punya sini, saya turut gembira sampai di dunia ini, malah saya turut gembira lagi. Okay, sebab dapat pengiktirafan kan, tapi ayat dia tergantung. Okay, ayat ni tergantung. So dekat sini, okay, letak cursor dekat ni. Sebelum malah saya turut ni, you buat satu lagi column break untuk pisahkan dia supaya dia naik ke atas. So you give room here. Okay, bagi tempat untuk orang ni. Maybe this one you nak turun ke bawah sikit, ada ruang kosong. Okay, tak apa. Ini kita punya surat khabar. Okay, tapi ala-ala old school gitu. Alright, next one jelajah satu Malaysia, sama, pergi dekat home, ambil heading 1, jadikan dia heading satu lagi. But this time around, dekat sini, tadi kita buat column break. Sekarang jelajah satu Malaysia ni sampai habis ke bawah, saya nak jadikan dia satu kolom saja. Kenapa saya nak tiba-tiba nak jadi satu kolom saja? Sebab, ada sebab lah. Sebabnya, saya nak masukkan dia dalam textbooks. Okay, masuk dalam textbook pula, masuk dalam text box. Salah cakap. Sebab duk tengok ni ada orang kata boleh tanya soalan. Ada soalan boleh tanya. Don't be afraid. Okay. So, saya letak cursor di hadapan J for jelajah J1 Malaysia. Again, saya akan breakkan dia kepada section break. Let's do next page. Okay, kemudian jadikan dia kolom 1. Okay, biarkan dia habis di sini. Okay, it doesn't matter.
Okay, kalau kita sambung dekat sini garam, bila kita masuk teks tadi tak cantik nampak ni. Okay, lepas kita dah buat section break, next page, okay, turun ke bawah untuk jelajah satu Malaysia. Okay, bagi dia ruang sikit Okay, saya akan bagi dia ruang sikit sini. Okay, balik ke home, normal. Okay, bagikan ruang untuk saya masukkan text box. Okay, masukkan text box. Nanti kita cantikkan dia. Now is the thing, okay. Alright. Masukkan text box. Okay, pergi dekat insert. Under insert text box. Kenapa nak guna text box? Tak boleh ke kita buat macam ni je? Boleh. Memang tak ada masalah buat macam ni. Tapi, you nak pelbagaikan kita punya surat khabar. Memang surat khabar lama, tapi nak buat surat khabar lama ala baru. Gitu, ala baru. Okay, so you boleh ambil the text box, gunakan text box ni. Amazingly, you punya surat khabar lama ni akan jadi satu yang benda yang menarik lah, yang baru. Okay, alright, kita akan masukkan text box So klik dekat text box, okay, pilih mana-mana satu text box punya template ni yang dah siap digunakan, yang dah siap untuk kita ni. Okay, saya nak ambil ni Austin sidebar. Okay, saya akan klik Austin sidebar, dia akan masuk belah sini. Okay, tak apalah kalau dia duduk belah sini pun doesn't matter. Okay, so macam mana saya nak masukkan title dia ni? Okay, kita highlight jelajah satu Malaysia. Potong, kasih potong sama dia. Letak dekat title ni and then kasih paste juga. You boleh tarik pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya tak boleh. Where is it? Oh, hilang dah pula. Okay, bila saya undo. Okay, saya padam ni. Jelajah satu Malaysia. Tarik letak sini pun boleh juga. Okay, so duduk di atas sebenarnya. Okay, macam tu. Okay, saya tukar dia, bila paste tu saya tukar dia jadi teks biasa. Sebab dia tak boleh nampak. Okay, so I change to a text biasa. Alright, so now sekarang kita nak masukkan teks tambah ambil bla 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 sampai ke katanya ke dalam text box ni. Tapi saya nak kecilkan dulu text box ni sebab dia terlalu panjang. Sebab kita ada banyak lagi teks yang kita nak masukkan. Okay, saya akan buat sampai tahap ni je. Okay, so saya akan masukkan semua ni. Okay, sampai katanya you cut. Lepas tu masukkan dalam sini. Paste. Okay. Alamak. Tak cukup lah. Saya kena tarik Okay, tak apa. Okay, kalau jadi macam ni, doesn't matter. Okay, sekarang ni kita alih kedudukan dia sebelah sini lah. Okay, saya alih kedudukan dia sebelah sini. Tapi macam mana yang tak habis tu, data yang, cerita yang tak habis tu. Okay, kita masukkan satu lagi text box. Okay, penyelesaiannya. Sebab saya tak nak tarik. Sebab yang tarik yang bawah ni, kita nak buat tempat yang lain. Kita nak buat benda yang lain. Okay, so kita nak masukkan satu lagi text box. Okay, pilihlah you punya text box sendiri yang mana you suka. Okay, saya nak ambil contohlah macam ni. Okay, tapi buat naik dia ke atas. Yang ni boleh bergerak because it's a text box. So dia boleh bergerak. Kalau picture memang tidak boleh bergerak. Okay, saya akan macam ni dan kecilkan dia sikit. Letakkan dia di sini. Okay, alright. So apa saya akan buat? Saya akan kosongkan dulu text box ni. Kenapa? Sebab yang tak cukup tadi tu, saya nak tumpahkan ni ke dalam ni. Ini proses ni kita panggil dia container. Okay, container. Kita nak create link between this particular text dengan gambar ni tadi. Okay, saya nak buat outline dia dulu supaya saya tahu ada outline dekat situ. Okay, so saya just klik dekat kotak yang pertama, text box yang pertama. Okay, kemudian pergi dekat shape format. Under text, ambil create link. Okay, very important lah. You kena kosongkan dulu dia punya text box tu. Then baru boleh create dia punya link. Bila create link, nampak tak ada container ni? Koleh. Zaman dulu dipanggil koleh. Saya tumpahkan dia di dalam ni. Tak boleh pula sebab dia tak kosong. Okay, saya akan tukar dia punya text box ni. Don't worry. Text box ni mesti kena kosong. Dia tak boleh tak kosong. Okay, saya buang ni dulu. Space, saya insert dan another one.
Okay, saya ambil yang simple text box sajalah. So that nanti kalau ni kan kita boleh buang macam okay, saya create ni. Okay, so now saya ambil sini, create link, tumpahkan dia di dalam. Nampak tak? Okay, nampak eh? Okay, kalau saya tarik lagi, so dia akan, ada banyak lagi. Nampak tak? Jadi saya nak, okay, ni tarik naik ke atas sikit. Okay, ni tarik naik ke atas. Tak boleh. Ni saya turunkan dia ke bawah sikit supaya dia duduk di sini. Okay. Alright. Dan dah habis sampai takat tu saja. Okay. So ni saya naikkan, delete dan saya akan kecilkan. So remember kalau saya besarkan kolom di sebelah kiri saya ni, kolom pula. Kalau saya besarkan text box di sebelah kiri saya ni, okay, nampak tak? Teks dia akan bergerak sebab dia connecting to each other. Dia link. Nampak? You tarik lebih panjang, sebelah kanan akan jadi lebih kecil. You kecilkan sebelah kiri, yang sebelah kanan tu akan jadi banyak. Nampak? Itu dia. Anda semua dapat ke? Nak tanya sikit. Kalau tak dapat, bolehlah tengok-tengok dekat bawah tu dapat ke tak dapat. Okay. Boleh boleh komen-komen dekat situ. Jangan takut nak tanya saya tak makan orang. Saya tak makan orang. Okay. Teruskan kembara. Okay, teruskan kembara. Masih lagi heading 1. Saya nak injak sikit saya punya text box ni sebab tak masuk dalam dia punya margin. Saya nak masukkan di dalam margin sebenarnya, takut nanti bila kita print tak keluar. So you adjust lah. Adjust ya. Macam ni. Tak kisah. So kalau you rasa you punya outline tu nak buat crooked macam ni pun boleh, nampak tak? Tapi this one is only apply for 365 365 2016 tapi version 365. Kena subscribe lah. Okay. Okay. So ini dia punya ni. Okay, jelajah satu Malaysia ni. Okay, saya akan buang dia punya nampak tak ni? Ni kan dia ada macam besar. Space yang besar ni sebenarnya. Okay, so saya akan pergi dekat home. Under paragraph, okay, line and spacing, saya remove before paragraph. Bila saya remove, automatic, nampak tak? Jangan blink, don't blink your eyes, you look at the screen. Kalau saya buang remove ni, automatic dia punya tulisan akan bergerak. Okay, so dia selari lah. Macam tu. Okay, dapat Alright, so it make more sense. So saya nak add sikit kat sini, nak bagi dia macam gedepas-gedepu sikit, adanya reflection sikit kat situ. Gitu. Alright. Tapi yang bawah tak kacau sebab dia memang dah ada layout dia. So dia akan jadi macam ni. Tapi jangan over sangat nanti orang tak boleh baca pula. Okay, so be careful. Okay, shadownya saya akan kurangkan sikit, reflection tu. Okay, saya akan pergi kat format shape ni. The transparency tu saya akan naikkan supaya orang tak nampak sangat. Nampak tak? Tadi kan jelas reflection dia. Sekarang ni dia punya reflection tu saya transparentkan dia ke 88% supaya orang tak nampak sangat. Biarpun ayat ni terbahagi dua tapi reflection tu tak nampak sangat. Okay, and probably the size you can make it smaller supaya dia jadi macam tu. Okay, then transparent ni boleh besar sikit. Gitu. So, pergi dekat format shape tu, insyaAllah boleh tolong you buat macam-macam benda dekat sini. Alright. Okay. Now, next thing, dekat bawah sini, okay, disunting oleh Cik Rashidah ni, kita boleh buat macam ni. Saya ambil intense code macam ni. Okay. Then, ni tak ada dah lah. Okay, right. Betul. Okay, so dah siap kita punya ni. Tapi nak masukkan gambar lagi boleh. Okay, katalah dekat sini saya nak masukkan gambar daripada internet sendiri. Gambar pengembaraan. Okay, so pergi dekat insert, pictures, online pictures. You ambil gambar nature ke, boleh je. Sebab kita kan topik kita ni pengembaraan kan. Muhammad Amir ni dia kan pengembaraan. So kita try look gambar nature kat sini. Nature. Enter. Yang saya buat ni semua live. Semua ni cuma lambat dan cepat je. Sebab macam tu lah.
Okay. Alright, cari dulu gambar. Nampak tu? Okay. Alright, lambat sikit sabar menanti. Sebab hujan dekat sini. Okay, saya suka gambar ni. So you just click at the picture and then insert. Okay. Kita ada few things lagi yang kita nak buat. Sekejap masuk gambar dulu. I'm very fond of pictures. Saya suka. Sementara tu ada soalan daripada kawan-kawan kita di luar sana. Hello, hi. Nanti sekejap saya check sekejap. Alamak, tak boleh ambil gambar ni pula. Okay, never mind. I take another one. Okay, nature. Okay. Sekejap, saya check kalau ada soalan-soalan dari kawan-kawan saya. Oh, ada orang nak masuk tapi tak boleh masuk. Okay. Nanti saya bagi dia punya link sekejap Friends, while waiting for the picture to upload. Upload pula, download. Okay, you all boleh pergi ke Facebook, facebook.com/sifutime untuk ni nak download dia punya exercises ke pun boleh. Nak tengok dia punya tu pun boleh, tak ada masalah. facebook.com/sifutime. Saya okay, alright. Kesian kawan saya ni nak masuk tapi ada masalah pula. Tak apa, insyaAllah. Still got time. Okay. Okay, alright. Mana gambar ni? Aduh, tak keluar ke? Okay, there you go. Alright, okay, katalah gambar. Kena ambil gambar lagi sikit. Okay. Ada time. Okay, downloading sekejap. Share dengan kawan-kawan. Tapi dah nak habis tadi. Yang dari Batu Pahat should be proud because this fella is really from Batu Pahat. Okay, memang hobi dia kot. Best kan? Aduh, tak boleh ni. Okay, wait. I think the picture je The picture ada kat sini. Tapi tak boleh bergerak. So again, go to layout. This time around, saya akan ambil yang true. Okay, because kita tak ada text. Okay, saya ambil yang true and I make it bigger. Okay, jangan terlalu besar sampai lepas tu. And then saya ambil this type. Tak cukup. Saya akan ambil macam ni. Okay, so gambar tu dia macam ni. Gambar berdiri tegak. Okay, right. Dah siap gambar. Ni nak letak 2 gambar pun tak ada masalah because kita ada ruang. No problem. Alright, now we are ready. Okay, tapi ada sikit lagi benda yang kita nak tambah. Okay, now nampak tak Batu Pahat di sini? Okay. Di sini Batu Pahat. Memang di sana ada Batu Pahat di Johor, tapi di sini ada Batu Pahat sebagai teksnya. Okey, kita boldkan dulu sikit. Okey, tekan you highlight Batu Pahat, Ctrl B untuk bold. Okey, now kita nak add something yang kita panggil sebagai drop cap. If you can remember dulu surat khabar lama, okay, dia tak sah kalau kat depan satu rencana tu, dia state tu kan Kuala Lumpur contoh dia akan jadi besar K dia baru Kuala Lumpur macam tu. Okay, that is called drop cap in Word. Okay, cara nak buat dia paling senang. Okay, you highlight sahaja B kat depan tu. Untuk Batu Pahat, highlightkan B. Kemudian pergi dekat insert under text. Remember tadi you add in text box tu, sebelah dia ada drop cap. Okay, you ambil nombor 2. Nampak tak? Dah keluar ada B di situ. Okay, drop ni dia akan drop 3 lines. Normal is 3 lines. By defaultnya dia akan ambil 3 lines. Okay, if let's say you kata, tak nak lah. Saya tak nak 3 lines, saya nak 2 line. Atau saya nak 4 lines atau saya nak 5 lines. Okay, whatever the line is, you kena pergi dekat drop cap options untuk tukarkan dia.
Okay, again, pergi dekat insert, drop cap, ambil drop cap options. You boleh tukar dia kepada lines to drop 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dan kalau nak jarakkan dia sikit daripada teks, boleh masukkan berapa inci you nak. Okay. Font nak tukar daripada sini font you nak buat something beautiful that you can do your font nicely. Okay. Boleh cari dekat sini, cari. Mana dia let's say saya guna yang ni. Okay tak? Okay. Nampak ke? Kalau tak nampak, saya harus membesarkan. Okay. Alright. Okay. So ni okay. Kalau tidak, saya kena besarkan sikit. 46 tu, saya jangan dia besar sikit. Besar sangat ni. 48, 50 lah. Kita buat 50. Thank you Puan Janat. Okay. Tapi dia macam terkeluar sikit kan? Tapi tak apalah, it's okay. It's up to you. Kalau you rasa nak besarkan dia, by all means please go ahead and do besarkan. Tapi saya rasa okey dah kot. Okay, just nak nampak dia macam cursive kat situ. Saya nampak batu pahat, B tu besar. And then ni dia panggil drop cap. Okay, let's say kalau you nak each and every paragraph tu ada drop cap, boleh je, tak ada masalah. Okay, now gambar ni kita letak caption sikit boleh? Okay, pergi dekat gambar yang di atas sekali tu. Okay, kemudian pergi dekat references, insert caption. So sini kita boleh letak so saya letak label ni, label dia kita letak label sebagai new label gambar. Okay, kita letak gambar. Gambar 1, gambar colon. Gambar okay. So you create satu label. So dia jadi gambar 1 dan captionnya adalah pengembara Malaysia. Pengembara Malaysia. Okay, like that. Contoh. Okay, automatically nanti dia akan keluar. Tu ada kat sini. Ramai orang kata kenapa nak letak? Tak letak pun tak apa. Tapi kalau you buat contoh thesis ke ataupun you buat kertas kerja, nanti dia nak references gambar yang kat mana. So better careful daripada situ you be careful. Okay. Alright. So saya letak macam ni. Alamak, saya dah terpadam saya punya P tu. Okay, now bila kita keluarkan sikit macam tu, okay, ini saya boleh kecilkan supaya dia turun balik ke bawah. So saya akan kecilkan dia punya size ni supaya dia naik ke atas. Oops, kecilkan, besarkan. Okay, alright, tak apalah. Dia macam tu. Okay, then dekat sini kita boleh buat sekejap saya baca ni sekejap dia ada tergantung dekat sini satu. Okay. Ni kena kecilkan tulisan ni. Saya buat 48 cukup lah. Okay. So yang ni negara yang pernah dilawatinya. Ini saya buat berpeluang. Saya buat layout, break, column break. Pecah di situ. Supaya dapat meneroka kembali tu dapat injak sana. Okay, now check gambar, super check. Kalau you rasa nak letak caption lagi, sila letakkan. Okay, and then, okay, gambar ni pun kena pegang. Oh, gambar ni ke bawah jadinya, ya? Okay, saya try tengok. Ini gambar, patutnya ke bawah. Tadi kita dah fix position dia kan? Okay, ni yang malas orang nak buat sebenarnya. Sebab dia lari-lari gambar kan? Okay, tak apa. Saya kecilkan dulu. So that kita boleh tengok kat mana kita nak letak. Okay, this is for YouTube. Ini di sini rupanya yang backpackers ni. Okay, so saya akan letak di sini. Okay, yang sini saya akan letak di sini. Macam tu. Okay. Right. So ni saya akan buang dia punya column break lah. Okay. Alright. Column break dekat situ. Sini, kemas. Okay. Apa yang kita kena betulkan di sini? Column break. Sini. Kan sini. Oops.
careful lah. Inilah kerja-kerja yang orang tak suka nak buat because dia tak boleh nak bergerak. Dia dah anchor, dia tak boleh bergerak. Macam itulah. Okay, so okay. Naik sini, ini turun sini, ini turun sini. Okay, alright. Okay, right? So, you masih boleh tekan. Jangan risau. Memang dia nampak macam, habis saya punya, tak apa. You kecilkan dia, you nampak dia. Okay, now we got it. Okay, sudah siap. Sikit lagi nak habis. Okay, saya besarkan balik ke 100. Okay. Apa lagi kita nak tambah dekat sini? Drop cap, gambar, header, bold, drop cap, column, label, apa lagi? Kita boleh tambahkan header. Dekat header ni, dekat header ni kita boleh masukkan, okay, just double click. Okay. Kita nak pergi ke header. Okay, pergi insert header kat atas ni. Insert header. Kita nak insert header tu supaya you letakkan logo bernama dekat situ. Ada 1-2 logo kat situ. Kita just letak satu cukup lah. Okay, now pergi dekat header. You ambil edit header ataupun double click dekat header tu sendiri. Okay, now kita ambil insert picture. From this device, okay, logo bernama. Saya ada 2 sini. Sama je sebenarnya. Okay, you hit lah mana-mana satu. Sudah akan jadi macam ni. Okay, saya akan kecilkan sikit because saya nak letak di tengah-tengah sebenarnya. Okay, saya letak like this. So nanti nampaklah. So credit tu bernama. Thank you very much. Okay, so check semua ada. Okay, please check. Lepas tu tengok dia punya, dia tak akan kacau you punya text once you have done your text properly. Okay, yang ni pun ada. So yang ni kita boleh buang kalau tak nak dia naikkan. Okay, nanti saya akan naikkan dia sikit ni. Okay, never mind. Kita akan betulkan teks kita kat sini. Okay, saya akan naikkan. Tak ada ruang di sini. Saya akan naikkan sikit. Okay, remove space. So dia naik. So tak adalah dekat bawah sini. Okay, alright. Okay. Right, so sudah dapat habis. So now, kalau you pergi dekat screen, dekat printing, okay, saya add dekat sini cara nak print print, preview and print. Okay, dekat sini, you akan dapat this particular layout. Nampak? Inilah surat khabar ataupun newsletter, surat khabar lama, surat khabar lama ni, surat khabar lama kita. Okay, ni page 1, page 2 and this is our page 3 and 4. Tadi kita ada 3 page kan? Kita dah buat, dah perkemaskan kita punya layout and everything, dia jadi 4 page. Now remember, masa you tengok dekat print ni, tak akan ada dia punya tauge. Saya kata, you do not worry. Ada kan tauge tu, it's just for you to untuk nak buat kerja je, for you to see how your work being done. Okay, nak tahu yang mana paragraph, yang mana tak ada, yang mana boleh, yang mana tak boleh and so on. Okay, so saya akan click off that paragraph markers supaya tauge tu hilang. Tauge hilang sepenuhnya. Tak sesak dah mata saya. Okay, I'm okay with it sebab dulu memang saya tak suka guna. Okay, tapi now I'm okay. Okay, saya nak tukar ni sikit je lagi ni sebab dia saya nak buat macam tu. Alright. So tengok balik semula. Is it okay or not? Okay, gambar teratur tak teratur. Okay, cool. Now boleh save lah. Dah siap kan? Okay, ni dalam Word memang dah sedia save. Okay, kalau you nak save dia sebagai PDF, pergi dekat File, Save As. Okay, at the place that you want to save. Okay, change dia punya Word Word Save As type ni kepada PDF. Ataupun nak senang, nak senang, you just export it to PDF. Nanti dia akan tanya kat mana you nak save, the same old thing. So rencana kemara under PDF saya publish. Okay, there you go, dia akan keluar. This is what you get dalam you punya PDF format. So, macam mana? Okay ke? Tak okay ke? Any question? Alright ke tak alright?
Okay. So sebenarnya tak susah kalau you tahu the techniques. Memanglah orang akan cakap tak apalah, aku tahu senanglah sebab cikgu yang buat ya. Memang saya tahu sebab saya, tapi dulu pun saya merangkap-rangkap macam ni. Imagine masa sekolah saya ni bukan IT background. Tapi saya tak pernah pick up pun IT ni. Tapi sebab keadaan masa, a lot of things, keadaan masa lah, and a lot of things. Jadinya saya terpaksa saya kena belajar. Okay, kena belajar. So, bila kena belajar, barulah saya tahu the right thing. Kadang-kadang ada student yang pergi ke kelas saya, bila kita masukkan gambar dalam Word ni, dia nampak macam, oh senang punya. Tapi dulu masa dia buat susahnya. Kenapa tak jumpa saya awal-awal? Saya kata dia belum dijodohkan lagi masa tu lah. Sebab tak jumpa. Okay, sebenarnya benda ni it's not that hard. It's boleh dibelajar. Okay, sampai saya itulah saya nak cakap. Okay, alright. Okay. Ada soalan daripada Facebook? Ada soalan? Tak ada soalan? Thank you semua yang masuk dengan saya melihat hari ini punya sharing. Thank you very much. Tak ada yang great sangat, but tomorrow is going to be a great sharing sebab kita buat Power BI under visualization saja. Okay, so it's going to be a very meaningful punya topic tomorrow. Please do join us. Siapa yang ada dekat sini, basically memang dia daripada Excel, tapi dia dah cantikkan lagi supaya kita dapat visualize lagi yang lebih-lebih lagi. Okay, alright. Okay, saya rasa macam nak tambah pula border kat sini. Sekejap saya tengok kapan saya nak tambah border ni. Design watermark. Watermark tak pun lah. Saya nak insert border sebenarnya. It's page border. So design page color. Page color. Tak nak. Saya nak page border. Insert page borders, yes. Okay, saya nak insert page border. Under box, saya cari sikit yang mana sesuai. Okay, tebal sikit je, jangan tebal sangat, tak cantik. Kita tengok dulu cantik ke tidak. Okay, alright, okay, okay. Paper memang tak adalah yang ada border-border ni. Ni saya punya version of surat khabar lama. Okay. Just tu ni. Okay. By the way, dekat header ni tadi kan kita masukkan bernama punya logo ni. If let's say you rasa macam terlalu menonjol sangat colour dia, you can always go to picture format, pergi dekat colour, then you can always change it to black and white. Ini blue grey. Okay, this is the color saturation ni dia akan menurun. Tengok ni saya injak. Oh, tak boleh injak. Okay, wait. Saya pergi kat sini. Grey skin. So dia nampak macam tu. Okay. Ataupun you nak nampak dia let's say macam ni. Light grey. So dia nampak macam wash up. So taklah menonjol sangat. Okay. Pun boleh. Okay. So anything that you like to do on macam ni. So it becomes wash out Jadi macam watermark kan dia biasanya wash out sikit. So you do like that. Okay, double click dekat header ni, click on the picture and then go to picture format, pergi dekat color and then hit on the the recolor, you hit on light grey background dia. Okay, boleh. Right. Okay. Then if let's say nak terangkan sikit, boleh pergi kat correction lah. So you boleh sharpkan dia punya bukan terang dia nak sharp sahaja. Okay, which means gambar dia tu lebih tepat. Okay, so click on here. Alright, saya sudah siap. Okay, save your work. Okay, any soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan ke? Saya nak stop sharing dah ni. Okay, ada soalan nak tanya saya? Boleh tanya di Facebook. Boleh tanya di Facebook, Sifu Time, silakan. Saya sudi menjawabnya, silakan.
Okey. Ada ke orang nak tanya soalan dengan saya? Ke tak ada? Okay, hopefully saya hope all apa ni perkongsian untuk malam ni insya-Allah kalau tak dapat memanfaatkan you banyak, at least sikit. Kalau sikit tu share towards your friends, insya-Allah pahala milik anda. Okay, sebab you all share this knowledge dengan kawan-kawan, because maybe diorang dah pandai, cuma kadang-kadang terlepas pandang. Okay, so probably lah saya pun tak pandai juga, just sharing untuk malam ni saja. Okay, ada soalan? Tak ada soalan? Saya pun terima kasih sangat dengan Sifutan ni sebab bagi platform macam ni, at least saya boleh share knowledge yang saya ada. Okay, kalau tidak susah saya. Okay, and then those yang terlepas awal-awal video ni boleh come back to Sifutan untuk download the video ataupun watch the video sekali lagi. Okay, you can guna downloader fbdownloader.net to download all the videos kalau you berkenan lah. Okay. Yeah, Suzy, thank you very much. Just want to say thank you. Terima kasih teacher. So welcome. Thank you very much. Thank you for joining. Tikin, Suzy, Puan Janat, alah dah ramai lagi. Saya tak tersebut namanya. Ramai sangat. Thank you very much. Okay, thank you so much. Okay, maybe next week, hari Rabu, hari yang sama, saya akan ada satu jemputan surprise. Tunggu saya hari Rabu minggu depan, it will be a surprise. Tapi sebelum tu nanti saya akan umumkan apa yang you perlu buat sebelum join saya hari Rabu minggu depan. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa aral, orang tu akan muncul dalam Sifutan. Okay, so saya tengah merancang dengan dia. Kalau okay, kita akan bawa dia masuk ke Sifutan. Alright, okay. You will be amazed dengan apa yang dia ada. Dia will share with you. Okay, alright. With that, any questions? Saya tunggu lagi 5 minit, no problem. Saya tak kisah kalau ada soalan. Sorry. Kalau ada soalan, please do. By all means, I'm happy to help you. Kalau, yeah. Okay. Alright. Saya pun nak share. Sekejap saya share my numbers. My phone numbers, if let's say kalau ada apa-apa kalau ada apa-apa soalan yang you nak tanya saya, okay, saya share balik. Ada soalan yang you nak tanya saya tapi rasa macam malu nak tanya di sini, you boleh tanya saya secara peribadi di sini. Okay, this is my part. Okay, kalau you nak reach me at my phone, boleh. Kita tunggu surprise, yes. Next week next week, hari Rabu. Tapi tunggu je lah. Okay. Or you can FB dekat Sifutan, you can always catch me, do not worry. Okay, sebab thank you to Saiful, dia bagi peluang ni untuk Sifu Saiful untuk saya sentiasa berada di arena ni dan membantu ke? Taklah membantu, share. Okay, I would love to say that I love to share knowledge with everybody here. Okay, alright. Okay, this is my number. Kalau you rasa macam malu nak tanya on air, live, boleh tanya dekat saya punya ni. Okay, alright. Saya stop sharing. Okay, with that, I thank you very much for your time. And those who join me, those yang tak join pun later on, you join me much later. Thank you very much. InsyaAllah share the knowledge. Saya doakan semoga Allah rahmati dan saya doakan semoga anda semua dimurahkan rezeki panjang umur dan kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, sebelum kita akhir, kita baca sikit tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Thank you very much. Have a good night rest and insyaAllah we'll see you again. Thank you very much. Love you guys. Bye. Assalamualaikum.